وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan untuk sama-sama kita meneruskan lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi, yang mana kita sampai saya dah tukar nuskhah lain ni kerana nuskhah yang lama itu ada tulisan yang tidak berapa jelas lah jadi kita guna nuskhah ini. Kita berhenti pada perbincangan qaulul musannif wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. Adapun para Rasul alaihimussalatu wassalam, maka wajib pada hak mereka, wajib oleh sifat benar, amanah, wa tablighu dan tabligh, menyampaikan ma umiru bitablighihi, perkara yang disuruh mereka untuk menyampaikannya, lil khalqi, kepada sekalian makhluk. Qala syarihu hadha huwa an-naw'u ats-tsani, ini dia bahagian kedua, oleh mengetahuinya. Ini perkara yang wajib mukallaf mengetahuinya. Wa huwa ma yata'allaqu bir-rusuli, iaitu yang berkait dengan para Rasul alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka selawat dan salam daripada Allah. Wa huwa ma yajibu fi haqqihim, iaitu apa dia yang wajib ni? Kita kena tahu, mukallaf kena tahu apa yang wajib, fi haqqihim, pada hak mereka, wa ma yastahil, sifat-sifat yang mustahil, wa ma yajuzu, dan yang harus. Fayajibu, maka wajib, fi haqqihim, pada hak mereka, thalathu sifatin, 3 sifat. Wajib pada hak mereka 3 sifat. Jadi berdasarkan kepada kalam Imam Sanusi, dia hanya sebut 3 lah, kerana fatanah itu benda yang telah termaklum, termasuk daripada yang telah termaklum daripada sifat-sifat yang sebelum tu, maka tidak dibilang asing lah. Jadi 3. Dia tidak menafikan. Dalam syarah pun sebahagian syarah mengasingkan dan mengatakan membilang juga fatanah itu tambahan daripada 3, jadilah 4, sebagaimana yang kita maklum ada 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Apa dia? Wajib pada hak mereka 3 sifat. Wahiyas sidqu, iaitu benar. Apa maksud benar? Ai kaunu jami'i ma ballaghuhu, iaitu keadaan segala perkara yang mereka sampaikannya, anillahi, yang mereka sampaikan daripada Allah, muwafiqan lima fi nafsil amri, membetuli dan sama dengan apa yang ada fi nafsil amri, pada hakikat sebenar. Segala perkara yang disampaikan oleh para Rasul yang daripada Allah itu memang kena dan bertepatan dengan hakikat sebenar. Itu maksud sidq. Dalam syarah dia akan terang nantilah. Wal amanatu, dan bermula amanah itu, hiya kaunuhum, iaitu keadaan mereka, la tasduru anhum mukhalafatun, tidak lahir daripada mereka mukhalafah, penyelewengan. Tidak datang daripada Rasul ni perbuatan yang menyeleweng, yang menyalahi. Sawa'un kanat muharramatan, sama ada mukhalafah,
penyelewengan ataupun kesalahan itu perkara yang muharramatan, haram, au makruhatan ataupun makruh. Itu dia. Jadi tak berlaku daripada diri Nabi perkara yang menyalahi, sama ada perkara itu haram ataupun makruh. Watablighu, seterusnya ialah tabligh. Wahuwa annahum, iaitu bahawa sesungguhnya para Nabi dan para Rasul ni wasalu lil khalqi, bukan wassalu tausil, annahum wassalu, mereka menyampaikan, lil khalqi, bagi sekalian makhluk itu, jami'a maf'ul bagi wassalu, mereka wassalu lil khalqi, mereka menyampaikan kepada makhluk, jami'a ma amarahumullahu, segala perkara yang Allah yang menyuruh akan mereka oleh Allah. Setiap perkara yang Tuhan suruh sampai, mereka tausilkan, mereka sampaikan. Bi'isah ma amarahumullah, segala perkara yang Allah Ta'ala tu suruh, bi'isalihi, untuk menyampaikannya, ilaihim, kepada mereka, kepada khalq. Walam yaktumu, dan para Nabi dan para Rasul tidak menyembunyikan, minhu, daripada perkara itu, harfan, walaupun satu huruf. Nampak? Jadi mereka tidak sembunyikan walaupun satu huruf. Okey. Habis itu kita baca dalam hasyiah pula. Qala al-muhasyir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma ar-rusulu, adapun para rasul. Ini qauluhu itu atfun. Ini ataf. Atfun ala muqaddarin, di atas kalam yang muqaddarin, mahzufin, yang dihazaf. Jadi wa amma ni kan di atas mana tu? Di atas jumlah yang muqaddar, kalam yang muqaddar yang dimahzuf. Mahzuf kenapa? Lil ilmi bihi, kerana telah tahu dengannya. Ilmi bihi, telah maklum dah. Takdir macam mana? Takdiruhu, takdir kalamnya, ammal bari jalla wa azza, adapun Tuhan kita yang maha agung maha mulia itu, fayajibu fi haqqihim, maka wajib pada haknya, hak Tuhan, wa yastahil wa yajuzu ma dzakartuhu, barang yang telah aku sebutnya. Wa ammar rusulu, adapun para rasul, baru amma ni sepadan, dah jadi kita kata serasi. Jadi ada amal bari ni yang tak ada dalam kalam musannif, dia tak ada pada lafaz. Sebab tu dia kata muqaddar mahzuf. Jadi wa amma di sini dia ataf kepada jumlah yang muqaddar sebelum itu, yang takdirnya amal bari jalla wa azza. Boleh Okey, ini masih bincang ibarat lah ni, bincang ibarat habis. Wa amar rusul ila akhirih. Itu satu. Wa abbara, lagi pula musannif mentakbirkan bisighatil jam'i, dengan sirah jamak, duna dzikri adadin, tanpa menyebut bilangan tertentu. Musannif sebut ar-rusulu, jamak berapa? Tak sebut bilangan. Kenapa tidak ditentukan? Li'anna dzalika, kerana demikian itu, demikian zikru adad, rubbama, boleh jadi ada membawa ila itsbatir risalati, boleh membawa kepada kita mensabitkan kerasulan, liman laisat lahu, bagi yang tidak ada kerasulan baginya. Boleh takut kita mengisbatkan orang hak bukan rasul tu rasul, kalau kita katakan bilangan tertentu. Au nafiha, au ada ila nafiha, menafikan risalah, amman hiya lahu, daripada orang yang risalah itu dia itu mempunyai kerasulan. Kalau kita sebut bilangan, boleh jadi kita memasukkan orang bukan rasul, ataupun kita mengeluarkan rasul daripada bilangan tersebut. Maka kan itu tak disebut. Fa'innahu, kerana sesungguhnya, wa in warada, walaupun datang, fa'innahu sya'an, wa in warada,
walaupun datang anna adadal anbiya'i, bahawa bilangan para nabi ni mi'atu alfin. Ada riwayat yang datang menyatakan para nabi bilangannya ialah mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 100,000 24. Jadi 124,000. 124,000. Okey lah. 124,000. Dalam kitab nama seketi 2 laksa 4,000 jadi itu 124,000. Lagi warada wa adada ay wa warada anna adada rusuli, bilangan rasul pula 300 wa 13, dan bilangan rasul pula 313. Itu rasul. Dalam sebahagian riwayat sebut 313. Walaupun begitu, lakinnas sahih, tetapi pandangan yang sahihnya apa dia? Adamu hasrihim, kita tidak menhadkan dan menentukan mereka fi adadin, pada mana-mana bilangan. Jadi yang sahihnya, bilangan itu tidak kita tentukan pada bilangan tertentu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala liqaulihi ta'ala minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di kalangan mereka para nabi, para rasul, ada orang yang kami kisahkan, ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Wa minhum, dan di kalangan mereka man lam naqsus alaik, ada yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Jadi berdasarkan ayat itu adalah jelas bahawa ada di sana nabi dan rasul yang Tuhan tak cerita. Jadi kerana nak selamat, kita tak payah sebutlah bilangan tertentu. Itu ilah yang pertama, kenapa tak sebut tu. Wal ikhtilafi, ilah yang kedua ialah ikhtilafi ahadithi fi adadihim, kerana berbeza hadis pada bilangan mereka. Faqad rawa Ibnu Mardawaih, macam Sibawaih, Khalawaih, Rahawaih, itu salah satu bacaan. Dan ahli hadis ada yang membacanya Marduyah, Sibuyah, Khaluyah, Rahuyah. Kerana apa? Kerana ada dinukilkan ni dalam beberapa faedah yang ditulis ulama, kerana waih ini nama syaitan. Jadi mereka nak menjauhkan daripada sebut tu, dibaca dengan Marduyah, Sibuyah. Ala kulli hal, yang asalnya ialah Sibawaih, Mardawaih, atas wazan tu lah ya. Okay. Jadi jangan kita pelik lah kalau ada orang baca gitu, tidak pelik. Warawa Ibnu Mardawaih ma taqaddama, barang yang telah lalu. Itu riwayat Ibnu Mardawaih. Warawa Ahmadu, dan meriwayatkan oleh Imam Ahmad, annar rusula, bahawa rasul itu salathumi'atin wa khamsata asyara, 315. Ni 315 pula. Warawa annahum, dan meriwayatkan, siapa pula ni? Warawa Ahmad ni tak ada. Waruya, dan diriwayatkan annahum 314. 314. Jadi 313, 314, 315. Jadi makna tu riwayat berbeza. Jadi senangnya tak payah kita terhadkan bilangan tertentu. Waruya, dan diriwayatkan annal anbiya'a, bahawa para nabi ini 25,000. Ada riwayat mengatakan 25,000. Wa qala Ka'ab al-Ahbar dia kata ni dia ni pada ahli kitab yang masuk Islam ni. Dia kata al-anbiya'u alfa alfin. Alfa alfin wa mi'ata alfin. Alfa alfin ni apa? Dua alfa ni
Dua ribu. 2,000. Alfin, tambah lagi ribu belakang tu. Lagi? Wa mi'ata alfin, dan 200,000. Jadi mana? Ribu. Dia gini. Jadi dia akan jadi alfa 2,000. Wa mi'ata alfin. 200 mi'ata alfin. Mana tadi? 200,000. 200 makna 200. Gini. 200,000 kan? 200,000. Gitu. Berapa tu jadi? Alfa alfin. 2,200,000. Alfa alfin. Wa mi'ata alfin. Dua ribu. 2,000 makna 2 juta tu. Ribu. Kemudian mi'ata alfin. 200,000. Makna 2,200,000. Gitu. Nampak tak? Itu riwayat Ka'b bin Ahbab. Wa qala Maqatil, al-anbiya'u alfu alfin. Alfu alfin makna sejuta. Wa arba'u mi'ati alfin. 400,000. Wa arba'atun wa ishruna alfan. Jadi 1,424,000. 1,424,000. Ini riwayat pada Muqatil. Okey. Itu siapa tu? Al-Anbiya. Walam ya. Okey, jadi situ selesai. Jadi kerana riwayat yang banyak itu, maka musannif pun ambil jalan selamatnya ialah kita tak payah tentukanlah. Tidak perlu tentukan siapa-siapa atau bilangan-bilangan tertentu berdasarkan kepada ayat Quran itu. Okey. Nampak? Kemudian kata muallif rahimahullah. Ini masuk masalah lain pula ni. Apa dia? Katanya walam yadhkur al-anbiya'a. Berarti situ habis dah cerita tadi. Cerita bab bilangan. Walam yadhkur, tidak menyebut oleh musannif al-anbiya. Musannif tak sebut para nabi, dia sebut apa? Musannif sebut wa ammar rusulu, ada pun rasul. Kenapa tak sebut ada pun nabi? Tak sebut nabi. Kenapa? Imma, sama ada likauni majmu'i ma dzakara, himpunan apa yang disebut oleh musannif itu khassan bir rusuli, khusus kepada sifat-sifat rasul saja. Itu satu. Makna kerana apa yang musannif akan sebut ini khusus pada merujuk pada sifat rasul. Sebab tu ada tabligh tu. Itu satu andaian, satu ihtimal. Au jaryan, ataupun kerana berjalan ala taradufi, atas pandangan yang mengatakan sama. Al-anbiya dengan ar-rusul sama. Rasul dengan nabi sama sahaja. Nama dia berbeza. Ikhtalafa lafzan wattahada ma'nan. Lafaznya berbeza, maknanya sama. Jadi sebab tu boleh jadi gitu juga. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Okay. Fa in qulta, kalau kamu kata, ayyu faidatin fi dhikri ghairihi alaihi salatu wassalamu. Apa faedah sebut nabi-nabi lain selain daripada Rasulullah SAW? Apa faedah? Sebut Rasulullah tak apa dah. Sebab dalam syahadah pun kita penyaksian khusus kepada Nabi Muhammad kan. Kenapa nak sebut juga ammar rusulu, para rasul-rasul ni? Nampak? Sebut Nabi Muhammad, so cukup dah.
Apa faedah sebut selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Minar rusuli, daripada rasul-rasul lain. Ma'a annal imana bihi, walhal beriman dengan Nabi Muhammad, wa bima ja'a bihi, dan apa yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad, yatadhammanu, telah mengandungi al-iman bihim, beriman dengan para rasul-rasul lain. Jadi terkandung dah dalam perbicaraan sifat Nabi Muhammad ni, beriman dengan segala perkara yang Nabi Muhammad bawa. Jadi kenapa perlu sebut? Qultu, maka aku jawab, faidatuhu, faedahnya annahu yahsulu bitafsili, hasil dengan jalan tafsil, dengan jalan detail dan terperinci ni, ziyadatu imanin. Yahsulu apa? Yahsulu, fa'il bagi yahsulu. Ziyadatu iman, tambahan keimanan. La tahsulu, yang tidak akan terhasil ma'al ijmal, kalau kita sebut secara ringkas, secara umum. Jadi dengan tafsir ini bertambah lagi keimanan. Berbanding kita sebut secara umum sekali lalu gitu. Itu satu. Wa aidan, dan juga fatafsilu, huraian dan detail. Huwal matlubu, itulah yang dituntut fi aqaidil iman, pada akidah keimanan. Maka fala tafri', fala yaktafi, maka tidak memada pada akidah iman itu bil ijmal, dengan secara borong, secara umum saja. Habis. Qauluhu fayajibu fi haqqihim, maka wajib pada hak mereka, para nabi, para rasul. Muraduhu, yang maksud musannif, murad musannif bil wujubi, dengan wajib ni, fayajibu. Maksud musannif dengan yajibu sini, ma ya'ummu, barang yang mengumumi, barang yang merangkumi, mengumumi asy-syar'iyya wa ghairahu, wajib syar'i dan selainnya. Nampak? Jadi maksud yajibu fi haqqihim, sifat-sifat wajib pada hak diri rasul ni umum. Wajib sini merangkumi wajib syar'i dan selain syar'i. Kenapa? Idh wujubul amanati, kerana wajib amanah, wat tablighi, dan wajib sifat tabligh itu, daliluhu syar'iyyun, dalilnya dalil syar'i, nas pada Quran, nas daripada hadis, dalil syar'i, dalil naqli. Wa amma as-sidqu, adapun sifat sidik tu, sifat sidqu, fa thalathatu aqsam, maka 3 bahagian. Sifat sidik, tengok dia bahagi pula pada 3. Dalam makna as-sidqu, benar itu ada 3 perkara tu. Apa dia? Pertama, sidquhum fi hikayatil kalami al-muta'alliqi bi umuri dunya. Benarnya Nabi pada menghikayatkan kalam, pada menukilkan percakapan yang berkaitan dengan dunia. Benar Nabi bercakap benar pada perkara-perkara berkaitan dengan dunia. Kaqama Zaidin, contoh, telah berdiri Zaid, contoh lu benda hak berkait dengan dunia, berkait dengan perkara kehidupan. Wa jaa Amrun, telah datang Amr. Wa hadza dakhilun fil amanah, ini masuk dalam sifat amanah. Jadi amanah itu dengan maksud apa? Terpelihara daripada maksiat. Antara maksiat ialah dusta. Ni kalau kita bercakap benda yang tak sebenarnya, orang panggil berdusta. Jadi bercakap tentang perkara yang berlaku, menyalahi yang sebenar, itu dusta. Jadi sidik dengan makna itu masuk dalam sifat amanah. Bila begitu, fayakunu daliluhu syar'iyyan, maka jadilah dalilnya dalil syar'i lah. Sebab syarak yang menyatakan bahawa mereka, para nabi dan rasul ni maksum, terpelihara. Habis. Itu bahagian pertama pada tafsilan as-sidqu, benar itu. Benar berkait dengan perkara urusan dunia. Al-thani, yang kedua, sidquhum fima yuballighunahu anillahi ta'ala. Benarnya para nabi pada benarnya mereka fima yuballighunahu, pada perkara yang mereka sampaikannya akan dia anillahi ta'ala, daripada Tuhan. Minal ahkam,
Bayan daripada apa? Daripada hukum hakam. Yang kedua ni ialah perkara yang mereka sampaikan daripada Tuhan berkaitan hukum hakam. Dan seumpamanya lah cerita-cerita daripada Allah Ta'ala ni berkaitan hukum hakam daripada Allah Ta'ala cerita dan juga apa yang Tuhan beritahu ni. Maka wadaliluhu syar'iyyun, dalilnya pun dalil syar'i juga aidan. Okey, itu yang kedua. Ats-tsalitsu, yang ketiga ialah sidquhum fi da'war risalah, benarnya mereka pada dakwaan kerasulan. Yang ni wadaliluhu aqliyun, ini dalilnya akli. Ni dalil akli. Ini pun binaan ala, dibina ala annal dalalatal mu'jizati, di atas bahawa sesungguhnya dalalah mu'jizah, petunjuk mukjizat itu, ala sidqir rusuli, atas benarnya para rasul, dalalah itu aqliyatun, dalalah aqliyah. Jadi bila begitu, benar pada dakwa rasul ini sumber dalilnya ialah dalil akli. Kalau kita katakan bahawa dalalah mukjizat itu dalalah aqliyah. Tapi kata muhasyi kita wa huwa dhaifun, tapi pandangan ni dhaif. Apa dia? Dalalah mukjizat kepada sidqur rusul tu akliyah, itu dalalah akliyah itu ialah dhaif. Ini pandangan dhaif. Itu satu. Wad'iyun. Yang ketiga. Dalilnya akli. Pertama, dalil akli. Ataupun wad'i. Daliluhu wad'iyun. Dalilnya wad'i, perletakan. Dalalah wad'iyah dipanggil. Binaan. Ni dibina ala anna dalalataha alaihi, dalalah mu'jizat ke atas sidqi, ala dalalataha ni dalalatal mu'jizati alaihi ala sidqi wad'iyatun, dalalah wad'iyah. Apa maksud? Mukjizat itu diletak oleh Tuhan seperti kalam yang membenarkan Nabi. Jadi kalam membenarkan itu, tasdik itu as-sidqi tu. Jadi dalalah itu, mukjizat itu dipanggil dalalah wad'iyah. Tuhan letak mukjizat menepati kata Tuhan sadaqa abdi. Jadi itu dipanggil dalalah perletakan wad'iyah. Apa maksud? Ai tunazzalu, diletakkan, manzilata, akan tempat, manzilata qaulihi. Tunazzalu ay tunazzalul mu'jizatu, diletakkan mukjizat itu atau menepati, boleh tak? Menepati mukjizat akan tempat firman Tuhan sadaqa abdi. Jadi mukjizat itu menepati firman Tuhan sadaqa abdi. Seakan-akan Tuhan katalah, bukan ayat Quran sadaqa abdi, tak ada ayat Quran gini ni. Jangan kata pula sadaqa abdi ni ayat Quran. Ni kadang-kadang jangan suka lebih pula, kita duk hurai lebih pula. Kena baca Quran sikit. Nampak tak? Jadi apa nama? Seakan-akan lah Tuhan kata, benarlah hamba-Ku ini fi kulli ma yuballighu anni, pada setiap perkara yang dia sampaikan daripadaku. Jadi mukjizat tu seakan Tuhan kata gitu. Ni bukan ayat Quran ni, faham? Okey. Tak je dengar ya, aku ada dengar kok. Ada pernah sahabat-sahabat asatizah dengar orang ngajar gitu, ada tak? Tak ada aku tak. Kalau ada tak patutlah gitu. Quran, siapa kita tak kenal ayat Quran. Ayat Quran hadis janganlah sampai gitu tak. Okey, habis. Juga wa huwa dhaifun, dan ini pandangan dhaif yang mengatakan dalalah mukjizat ala sidqir risalah itu dalalah wad'iyah itu dhaif juga. Aidan wa in kana huwa zahiru kalamil musannif, tapi itulah yang zahir daripada kalam musannif. Kalam musannif pada bincang bab mukjizat, dalil kebenaran Nabi itu mukjizat. Seakan-akan musannif memilih pandangan yang mengatakan dalalah dia ialah dalalah wad'iyah. Fima sayati, pada barang yang nanti akan datang. Aw adiyun, ataupun dalalah dia, dalalah mukjizah tu, dalil dia dalil adi, dalil adat. Ini binaan ala
anna dalalataha alaihi ay dalalatal mu'jizati alaihi ay ala sidqi adiyatun, dalalah adiyah, dalalah adat. Makna ia bukti pada adat mukjizat ini menunjuk kepada benar. Wa huwa rajihu, itulah yang rajih. Okay. Fal wujub, maka wajib itu. Fal wujubu imma syar'iyyun. Mana? Yajibu fi haqqir rusuli tu. Wajib pada hak rasul tu. Maka wajib di situ imma sama ada syar'iyyun, wajib syar'i, au adiyun, ataupun wajib adat. Wajib adat. Okey. Dah wajib wad'i tu? Dekat mana? Kan ada kata kan? Wad'i, kita bincang wad'i. Wad'i ini letak pada syarak lah. Sebab syarak yang meletakkan juga. Syarak yang meletakkan juga tu. Apa tak? Lepas tu dia kata syari'i atau adi saja. Dah wad'i duduk mana? Wad'i itu terkandung dalam syar'i. Kerana wada' ni wada' syarak. Asy-syari' huwal wadi' di sini. Maka masuk dalam syar'i. Jadi gitulah. Jadi wujud pada yajibu fi haqqir rusuli sama ada kembali pada wujud syarak atau wujud adi. Ai mustanaduhu asy-syar'u. Sandarannya ialah syarak awil adatu ataupun adat al-jariyatu yang berlaku. Adat yang berlaku bi anna tilkal mu'jizata, dengan bahawa mukjizat tersebut alamatun, menjadi tanda ala sidqi, di atas benarnya, yakni benar pada Rasul. La aqliyun, bukan wajib tu wajib akal, ala sahih, atas kau yang sahih. Ya, wa kadza yuqalu, dan demikianlah dikatakan fil mustahili, pada perbincangan sifat yang mustahil pada Rasul. Fama wajaba bisyar'i, maka sesuatu yang wajib dengan syarak, fadidduhu, maka lawannya mustahilun bihi ay bisyar'i, mustahil dengan syarak. Wa ma wajaba bi ghairihi, yang wajib dengan selain syarak, fadidduhu, maka lawannya, hak lawan bagi perkara wajib tu mustahil tu, mustahilun bidzalika, mustahil dengannya, dengan selain syarak. Contoh wajib adat, mustahil adat. Apa tak? Wajib akal, mustahil akal. Bidzalikal ghairi, maka mustahilnya mustahil bidzalikal ghairi ala ma marra, mengikut barang yang telah lalu. Okey. Qauluhu as-sidqu. Ada lagi ke? Ya. As-sidqu. Okey, boleh lagi baca. Kata pengarang rahimahullah, qauluhu as-sidqu, benar. Ai fi da'war risalah, iaitu pada dakwaan kerasulan. Wa fi ma yuballighunahu 'anillahi ta'ala, dan daripada perkara yang mereka sampaikan daripada Tuhan. Itu yang maksud sidik di sini. Sidik pada dakwah risalah, dakwaan kerasulan, dan pada perkara yang disampaikan daripada Allah. Wa amma ghairuhu, adapun selain daripada itu, fadakhilun fil amanah, itu termasuk dalam sifat amanah. Ini juga kalau orang yang perhati dalam membahaskan sifat sidik Rasul ni, dia kena sebut ginilah. Tapi banyak dia kata yang mereka rangkumkan sidik itu secara umum. Tapi kerana kita baca daripada kitab dan para ulama, bahkan musannif sendiri mengkhususkan sidik itu pada dakwaan kerasulan dan benda yang disampaikan daripada Tuhan. Jadi kita sebut sebagaimana kehendak musannif lah. Walaupun sidik itu makna luas. Dah hak benar pada percakapan biasa itu masuk dalam bab amanah. Bab amanah, iaitu terjaga Nabi daripada buat perkara yang bercanggah dengan larangan Tuhan. Okay. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Ni dikata dah ni, la yuqalu as-sidqu fi ma dhukira aidan dakhilun fiha. Maka tidak boleh kita kata dan tidak dikatakan benar pada barang yang disebut. Mana? Pada barang perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang tak berkait dengan syarak ni. Benar pada perkara itu, aidan dakhilun fiha, juga termasuk dalam mana ni?
Bukan. Tidak dikatakan benar pada fima dzukira ai fir risalati wa fima yuballighuna anillah. Benar pada perkara disebut pada risalah dan pada perkara yang mereka sampaikan pada Tuhan itu, dakhilun fiha, tidak akan masuk dalam amanah juga. Makna Nabi amanah mengatakan bahawa dia itu rasul. Amanah pada menyampaikan segala perkara yang Tuhan suruh sampai. Tidakkah begitu? Masuk semuanya dalam amanah. Wa kadzat tablighu, begitu juga tabligh, menyampaikan. Tidakkah kalau tak menyampaikan tu dia melanggar arahan Tuhan, dia tidak amanah, dia tu khianat? Maka semuanya masuk dalam al-amanah. Maka fala wajha, tidak ada wajah, tidak ada munasabah li ifradi kullin, untuk kita asingkan setiap satu. Apa faedah kita asingkan setiap satu kalau semuanya dah masuk dalam amanah? La yuqalu, maka tidak dikata. Tak dikata gitu. Kenapa? Li anna naqulu, kerana kita kata qad taqaddama, telah terdahulu, ghaira marratin, tidak sekali, banyak kali dah kita sebut sebelum ini. Apa dia? Qad taqaddama anna, taqaddama anna, jumlah anna an masdariyah ni tak. Jadi fa'il kepada taqaddama, telah terdahulu, anna khataral jahli, bahaya jahil, fi hadzal fanni, pada ilmu ini, azimun, sangat besar. Jahil pada ilmu akidah ni besar kesannya. Maka fala yaktafi, maka tidak memada, fihi, pada ilmu ini, bidalalatil iltizam, dengan dalalah iltizam, dalalah berlaziman ghaliban, pada ghalib. Pada ghalib ni tak memada lazim daripada sifat ni tak. Kita kena sebut secara tafsil satu-satu secara berasingan. Kerana jahil bab ilmu ini besar kesannya. Okay. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan ni. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Masya Allah.
Okay, kita sambung balik sikit lagi. Qawluhu wa hiya kaunuhum la tasuru anhu mukhalafatun. Ini amanah pula ni, iaitu keadaan mereka para nabi, para rasul tidak lahir, tidak berlaku pada hak diri mereka itu menyalahi ila akhiri. Hadza ma'na qawli ba'dihim. Ini makna perkataan sebahagian mereka para ulama bila menyifatkan amanah tu apa? Hiya ittisafuhum alaihimus salatu wassalam bihifzillah, iaitu bersifatnya mereka para nabi alaihimus salatu wassalam bihifzillah, dengan penjagaan Allah Subhanahu. Zawahiruhum, menjaga Allah Ta'ala zahir mereka, wa bawatinahum, dan batin mereka, minat talabbusi, daripada bersepakai. Kita lama kata bersepakai, daripada berlaku, daripada melakukan bimanhiyin anhu, perkara yang dilarang. Jadi Tuhan jaga zahir dan batin mereka daripada melakukan perkara yang dilarang. Okey, bersepakai dengan perkara yang dilarang. Itu satu takrif bagi amanah. Waqila, kata sebahagian ulama pula, amanah tu apa? Malakatun rasikhatun fin nafsi. Satu malakah, satu sifat yang kejap dalam jiwa, dalam diri, tamna'u sahibaha, yang menghalang empunyanya, minirtikabi al-manhiyati, daripada melakukan perkara yang dilarang. Satu malakah, satu kemampuan, satu sifat yang ada dalam diri yang menghalang empunyanya daripada melakukan perkara yang dilarang. Ay la yutasawwaru an yakuna indallah illa kadzalika. Bahawa tidak ditasawurkan demikian itu daripada Tuhan kecuali dengan itu. Okey. Makna tidak akan tasawur, tak tertasawur, tidak dapat dibayangkan berlaku itu daripada Tuhan, dengan maksud Allah takkan berlaku benda itu pada diri Rasul. Allah Ta'ala halang daripada berlaku perkara menyalahi itu pada hak diri Rasul. Fahiya hina idzin, maka amanah ketika itu apa dia? Ibaratun anil ismah, ibarat daripada ismah. Jadi ismah tu amanah lah. Amanah tu merujuk kepada ismah, penjagaan Tuhan. Wa min thamma, dari kerana itu, lam yadhkurha al-musannifu, dari kerana itu musannif tidak sebut ismah. Nampak? Musannif tak sebut ismah sebab amanah tu telah merujuk pada ismah. Wa man dzakaraha, dan orang para ulama yang menyebutnya, nazara ila annal amanata, mereka melihat kepada bahawa amanah itu yu'tabaru fi mahalliha. Orang yang menyebut ada sifat ismah pula, amanah. Kemudian mereka menyebut al-ismah pula. Tak cukup dengan amanah saja. Kenapa? Kerana amanah itu yu'tabaru fiha maha annal amanata yu'tabaru fiha mahalluha, gitu. Mahalluha, diiktibarkan tempat ada amanah itu. Siapa yang bersifat dengan amanah itu? Apa maksud? Diiktibarkan pada amanah itu mahalluha, tempatnya. Ai man qamat bihi, orang yang sifat amanah itu ada pada dirinya. Jadi amanah ini merujuk pada sifat orang yang bersifat. Wal ismata, nazara ila annal amanata yu'tabaru wal ismata wa annal ismata, dan ismah itu yu'tabaru fiha mufiduha, diiktibarkan pada sifat ismah itu mufiduha, orang yang menganugerahkannya, wa mu'tiha, dan yang memberinya. Siapa? Tuhan. Jadi ismah ni, bila sebut ismah, penjagaan merujuk kepada Tuhan yang memberi penjagaan, Tuhan yang menganugerahkan tu. Amanah itu merujuk kepada orang yang bersifat amanah. Nampak? Jadi aspek yang berbeza. Sebab itu ulama yang menyebutkan juga sifat ismah, menambah sifat ismah, tak padan dengan amanah tu, tak sebut amanah saja, sebut ismah pula. Sebab apa? Sebab amanah ni
merujuk kepada orang yang bersifat itu. Adapun ismah merujuk pihak Tuhan yang memberi penjagaan. Okey. Fa innal idhafata, kerana idhafat sandaran itu ilallah taala, kepada Tuhan, mu'tabaratun, itu diambil iktibar, fi mafhumiha, pada mafhum al-ismah, duna mafhumil amanah, tidak pada mafhum amanah. Pada mafhum makna pengertian ismah, memang ada situ sandaran daripada Tuhan, kerana Tuhan yang menjaga, tidak pada amanah. Fahuma, maka kedua-duanya itu muttahidani zatan, satu pada zat, mukhtalifani i'tibaran, tapi berbeza pada i'tibar. Amanah dan ismah dari segi yang ada bersifat dengan amanah ismah tu satu, zatnya satu. Nampak? Makna Rasul ni amanah dan ismah dari segi ittahada zatan, muttahidani zatan, tapi dari segi iktibar yang berbeza. Ismah iktibar Tuhan yang menjaga, amanah iktibar Rasul yang bersifat itu. Dia faham Qauluhu isalihim ilaihim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu sajalah untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.